Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi dalam beberapa jam sebelum saya buat video ni Tan Sri Datuk Sri Vincent Tan telah membuat kenyataan untuk mempertahankan pelantikan U-Mobile sebagai penyedia rangkaian 5G kedua negara kita. Jadi ada 11 perkara dalam kenyataan yang beliau keluarkan. Okey, jadi mari kita dengar dan kita bincangkan ke semua perkara-perkara yang telah beliau bangkitkan tu. Okey, tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan bincangkan semua ni secara adil tanpa memihak kepada sesiapa. Okey, jadi saya akan baca kepada anda ke semua 11 poin itu. Saya akan baca satu persatu dan kemudian saya akan bagi pendapat saya akan ulas selepas saya baca tu Okey, jadi untuk poin yang pertama ni, anda dengar saya bacakan untuk anda. Nombor 1. U-Mobile, sebuah syarikat telekomunikasi sepenuhnya, dia tulis dalam bracket ni, pengendali rangkaian mudah alih, telah diasaskan lebih daripada 17 tahun yang lalu tanpa menggunakan wang pembayar cukai. Menjadi syarikat telekomunikasi yang diterajui inovasi, mencabar syarikat-syarikat gergasi dalam industri telekomunikasi di Malaysia. Dengan pelaburan swasta melebihi 5 bilion ringgit, kami telah memperoleh seramai 9 juta pelanggan pada penghujung tahun 2023, membina lebih daripada 10,000 tapak rangkaian dan mempunyai lebih daripada 1,000 orang kaki tangan warga Malaysia yang berdedikasi di seluruh negara. Dengan liputan populasi sebanyak 95%, rangkaian U-Mobile adalah setanding dengan CelcomDigi dan juga Maxis. U-Mobile telah menunjukkan kejayaan secara konsisten dalam pelaksanaan inisiatif program Jendela dan program pemberian perkhidmatan sejagat. Dia tulis kat sini dalam kurungan PPS yang diusahakan oleh kerajaan untuk merapatkan jurang digital di negara ini. Sebagai contoh, U-Mobile menawarkan pelan pelanggan serendah RM15 sebulan dan kesaling hubungan secara percuma. Okey, itu adalah nombor 1 poin pertama. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk poin yang pertama ni, seperti apa yang saya telah maklumkan dalam video yang saya buat sebelum video ni, U-Mobile, mereka adalah salah satu daripada beberapa syarikat telekomunikasi utama di Malaysia. Jadi seperti mana yang kita ketahui kalau di Malaysia ni kan, ada 3 telco terbesar, iaitu CelcomDigi, Maxis dan juga U-Mobile. Alright, dia macam ni tau. Lagi sekali saya tekankan dalam video ni dari segi jumlah pelanggan dan juga jumlah tapak rangkaian ataupun kita panggil network sites secara umumnya CelcomDigi dan juga Maxis ada jauh lebih banyak kalau nak dibandingkan dengan U-Mobile. Sebagai contoh, ni saya bagi kat anda contoh lagi sekali. Jumlah pelanggan CelcomDigi adalah melebihi 20 juta orang pada ujung tahun 2023 macam tu. Dia punya jumlah tapak rangkaian ataupun network sites itu adalah dalam 25,000 site di seluruh Malaysia. Okey, tapi saya dah cakap pasal isu CelcomDigi ni kemarin. Lepas tu ada orang nak mempertikaikan, dia kata kenapa besar sangat dan sebagainya. Dia macam ni tau, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya rasa mungkin ada sebahagian daripada anda mungkin lupa tau. Bila kita bercakap tentang CelcomDigi, kita kena faham jumlah tu dia besar sebab apabila 2 syarikat telekomunikasi gergasi bergabung, Celcom dan juga Digi. Anda jangan lupa Celcom dengan Digi bergabung. Jadi bila 2 syarikat besar ni bergabung, maka sudah semestinya keupayaan mereka tu akan jadi jauh lebih besar kalau nak dibandingkan dengan telco-telco lain. Tu cerita dia. Okey? Alright. Jadi sekarang ni tinggal Maxis dan juga U-Mobile. Kita nak bandingkan dua ni kan. Jadi, kalau kita tengok untuk Maxis, sama juga untuk Maxis kan. Maxis ada lebih kurang 13 juta pelanggan mereka pada 2023. Dan dia punya network site itu adalah lebih kurang dalam 11,000 network site seluruh Malaysia. Lepas tu, kalau kita tengok last sekali, barulah datangnya U-Mobile. Dengan dia punya pelanggan, ini apa berdasarkan kenyataan mereka, jumlah pelanggan dia adalah 9 juta orang dan dia punya network size tu adalah 10,000. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini kan, memang kita tak boleh nak nafikan yang CelcomDigi itu mempunyai jumlah pelanggan dan network site yang jauh lebih tinggi kalau nak bandingkan dengan Maxis dan U-Mobile. Tapi itu kalau CelcomDigi lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini saya cuba cakap dekat anda secara umum kan.
Kalau kita nak bandingkan antara Maxis dan U-Mobile, kita tolak ke tepi sekejap CelcomDigi tu, kita bandingkan Maxis dan U-Mobile, keupayaan U-Mobile tu kalau anda tengok, dia tak ada lah begitu jauh sangat dengan Maxis. Tapi lagi sekali, dalam masa yang sama juga, kita tak boleh nak nafikan. Dari segi pengalaman menjadi syarikat telekomunikasi, Maxis, kalau anda ingat, Maxis ni mula diperkenalkan dalam tahun 1995, lebih kurang macam tu lah. Manakala U-Mobile pula diperkenalkan pada tahun 2007. Jadi kalau kita nak tengok berdasarkan tahun diperkenalkan tu, Maxis mempunyai pengalaman selama 30 tahun dalam industri ni. Manakala U-Mobile pula, dia ada lebih kurang dalam 17 tahun. Sama juga dalam kenyataan dia. Dia kata U-Mobile ada 17 tahunan. Jadi kalau kita tengok daripada segi pengalaman, kita dapat lihat yang Maxis ni, dia jauh lebih lama berada di dalam pasaran kalau nak dibandingkan dengan U-Mobile. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa saya bangkitkan isu ni? Sebab ini adalah antara isu-isu ataupun poin-poin yang dibangkitkan oleh orang ramai lah kan. Jadi adakah ini bererti yang U-Mobile ni tak boleh nak jadi setanding dengan Maxis ataupun CelcomDigi? Dia sebenarnya kan secara ikhlas saya beritahu dekat anda tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya tak juga tau. Walaupun U-Mobile ni dia lebih muda nak dibandingkan dengan CelcomDigi ataupun Maxis, usia mereka ni yang maksud saya U-Mobile ni, kita bukan cakap muda 1-2 tahun tau. Tapi sebenarnya dah berbelah-belah tahun. U-Mobile ni muda-muda dia pun dia duduk dalam pasaran dalam 17 tahun dah. Jadi dalam tempoh beberapa tahun ni kalau anda tengok kan, U-Mobile secara dia dah menunjukkan perkembangan yang kalau saya boleh kata lah, dia dah tunjukkan perkembangan yang pesat. Kalau kita nak cakap pasal umur, kalau saya beritahu kat U-Mobile kan, saya kata, weh, hang muda lagi. Saya rasa mesti U-Mobile kan kata kat saya, dia kata, age is just a number bro. Dia kata, usia ni hanyalah angka kan. Tapi secara serius, kalau kita tengok dekat sini, U-Mobile sebenarnya kalau anda tengok, dia dah buktikan komitmen dia untuk nak menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dan juga mampu milik untuk rakyat Malaysia ni. Jadi, kalau kita tengoklah kan, itu adalah antara beberapa poin yang saya boleh tolong bangkitkan untuk anda, untuk yang kata poin yang pertama ni. Okey, tapi lagi sekali saya tekankan kepada anda, saya minta harap anda jangan salah faham. Saya bukan nak backup U-Mobile. Itu adalah mungkin satu perspektif berbeza daripada saya. Okey, selesai poin yang pertama. Okey, kita teruskan pula dengan kenyataan kedua dan ketiga. Saya baca dekat anda dulu kenyataan nombor 2 . Pada tahun 2023, U-Mobile mencatatkan hasil pendapatan yang lebih tinggi sebanyak RM3.5 bilion dan keuntungan bersih sebanyak RM102 juta berserta peningkatan aliran tunai operasi sebanyak RM1.2 bilion Malaysia. Tambahan pula, jumlah aset U-Mobile kini bernilai RM6.2 bilion dengan jumlah saham sebanyak RM2.6 bilion. Tu dia. Okey. Untuk maklumat pendapatan ni kan, kalau kita buat kajian mudah di internet, kita akan dapat lihat bahawa daripada segi pendapatan, CelcomDigi mencatatkan pendapatan lebih kurang dalam 12 bilion. Maxis mencatatkan pendapatan lebih kurang dalam 10 bilion macam tu pada tahun yang sama apabila U-Mobile mendapat keuntungan yang kata ataupun mencatat pendapatan 3.5 bilion tu. Okey, jadi saya rasa tak perlu untuk saya nak ulas terlalu banyak. Daripada segi nombor tu pun, saya rasa anda dah boleh lihat dari segi pendapatan. Memang kita tak boleh nak nafikan yang CelcomDigi dan Maxis mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Sebab apa? Dia ada banyak sebab. Saya bagi dekat anda beberapa sebab yang mudah. Contohnya kan satu, CelcomDigi dan Maxis, mereka ni mempunyai pelanggan yang lebih ramai kalau nak dibandingkan dengan U-Mobile. Dan dalam masa yang sama juga, mereka berada di dalam pasaran jauh lebih lama daripada U-Mobile. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa yang sama juga, kita tak boleh nak nafikan yang U-Mobile pun mempunyai, kita panggil pertumbuhan yang sihat. Okay, kenapa saya kata macam tu? Okay, saya bukan pakar ekonomi, tapi ini secara ikhlas apa yang saya nampak. U-Mobile ni dia start lambat. U-Mobile kan diperkenalkan pada tahun 2007 kan. Orang lain, maksudnya CelcomDigi, Maxis semua tu kan, mereka ni semua diperkenalkan lebih kurang dalam tahun 1995, 1990-an lah. Jadi beza dia kalau kita nak tengok U-Mobile ni dia lambat lebih kurang dalam 15 tahun. Mereka ni 15 tahun lambat. Tapi lambat-lambat pun,
sekarang ni U-Mobile ni dah jadi salah satu daripada beberapa telco utama negara ni. Dan sebenarnya kalau kita tengok nah, pendapatan mereka tu bukanlah sikit. Okey, dia macam ni tau. Memanglah kalau kita nak bandingkan dengan 12 bilion ataupun 10 bilion, memanglah kita tengok 3.5 bilion tu dia dengar macam sikit kalau nak dibandingkan dengan orang lain kan. Tapi dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tak boleh nak nafikan tau. 3 bilion tu bukan jumlah yang kecil. Kita bukan cakap U-Mobile ni dapat 300 juta ke apa tau. Mereka dapat 3 bilion. Dan itu menunjukkan yang syarikat U-Mobile ni dia tengah berkembang. Okey. Okey, macam ni tau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya nak teruskan, saya nak tekankan lagi sekali dekat sini. Saya bukan nak backup U-Mobile. Tapi saya nak berikan kepada anda perspektif daripada segi sudut yang berbeza sikit lah dengan U-Mobile ni. Anda jangan salah faham tau. Saya tak ada sebarang masalah apa langsung dengan Celcom-Digi ataupun Maxis. Saya cuma nak buka pandangan anda saja. Okey, tadi poin nombor 2 kan. Okey, untuk poin yang seterusnya, kenyataan yang ketiga ni. Mari saya baca dekat anda dulu, anda dengar kan. Okey, poin yang ketiga. Sebagai syarikat telekomunikasi pertama di Malaysia. Saya ulang sekali nah. Sebagai syarikat telekomunikasi pertama di Malaysia yang menawarkan perkhidmatan 5G tanpa kos tambahan untuk semua rakyat Malaysia dan juga menawarkan perkhidmatan yang sama dengan pesaing pada kadar 20 hingga 25% lebih murah secara konsisten. Okey, jadi pelaburan dan inovasi U-Mobile yang agresif telah dan akan terus mencabar pesaing kami. Maka menghasilkan perkhidmatan yang lebih murah dan lebih baik bagi semua rakyat Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk poin yang ketiga ni nah, okey, untuk poin yang ketiga ni saya nak kena perbetulkan sedikit fakta dekat sini. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat nah, selepas pelancaran Digital Nasional Berhad dulu, telco pertama yang memperkenalkan pelan 5G di Malaysia adalah Yes. Saya ada pada hari pelancaran yang pelan Yes 5G pada waktu tu. Dan kalau anda ingat kan, pada waktu tu Yes ni, mereka ni memperkenalkan satu tagline, dia kata first to 5G. Sebab mereka adalah telco pertama yang menawarkan khidmat 5G tu pada pelanggan pada tahun dalam hujung 2021 macam tu. Mereka adalah telco pertama dekat Malaysia yang menawarkan pelan 5G murah dengan menggunakan infrastruktur 5G DNB tu, Digital Nasional Berhad. Jadi saya nak tanya anda ingat tak masa awal-awal dulu kan, saya duk buat testing masa rangkaian 5G tu baru mula diperkenalkan. Kan masa tu kan ada 3 tempat, dekat Kuala Lumpur, dekat Putrajaya dengan Cyberjaya kan. Saya duk pusing mata kan. Okey, so mula-mula yang memberikan servis 5G, Yes. Tak lama lepas tu, baru pula pihak TM Unify melancarkan pelan 5G. Dan lepas TM Unify itulah baru diikuti pula oleh U-Mobile dalam tahun, kalau tak salah saya, dalam 2023 macam tu. Lepas U-Mobile masuk, barulah lepas tu masuk Celcom-Digi dan akhir sekali barulah diikuti oleh pihak Maxis. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan untuk pengetahuan anda, saya tekankan lagi sekali dekat sini lah, ke semua telco-telco tersebut memberikan servis 5G kepada pelanggan mereka menggunakan infrastruktur DNB sehingga sekarang. Okey. Dari segi harga pula, sebab tadi kan dia kata kat sini pasal harga dan sebagainya kan. Okey, saya rasa kita tak perlu nak nafikan lagi lah yang memang pelan-pelan 5G daripada Yes, daripada Unify dan juga U-Mobile ni adalah antara yang terbaik dekat negara ni. Okey, saya boleh katakan kepada anda untuk pelan 5G sekarang ni, terutamanya pelan 5G yang kita panggil sebagai fixed wireless broadband, yang kita ada router kat rumah sebagainya kan. Saya akan cakap terus terang, saya memang suka pelan yang U-Mobile tu. Anda boleh tengok dalam video saya sebelum ni, saya dah review macam-macam dah pelan U-Mobile dan sebagainya kan. Jadi memang best. Okey, dia macam ni tau, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau saya nak berlaku adil kan, kita tengok macam ni nah. Semua telco ada pelan 5G yang menarik. Tapi pelan 5G U-Mobile ni adalah antara yang paling menarik. Harga dia murah dengan kota data tu banyak. Itulah dia. Okey, jadi kalau kita tengok berbalik pada kenyataan yang dia kata dekat sini, 20 hingga 25% lebih murah kan. Okey, betul atau tidak? Main macam ni. Saya cuba anda bagi ingat baliklah untuk anda sekiranya anda tak ingat kan. Dia macam ni.
Kalau anda ingat balik apa yang U-Mobile dah buat sebelum ni kan, mereka adalah antara telco terawal yang memperkenalkan pelan 5G pada harga yang murah dengan juga jumlah kuota yang banyak tu. Dan apabila mereka buat macam tu, dia telah menyebabkan telco-telco lain ni terpaksa nak menurunkan harga dan beri lebih banyak kuota untuk pelan 5G mereka. Ingat tak? Jadi kan, tuan-tuan dan puan sekalian ya, kalau saya nak bercakap pasal testing 5G kan, kalau anda duk ikut channel pendawah teknologi ni sama ada kat YouTube ataupun kat Facebook kan, mesti anda dah tahu saya dah pernah buat macam-macam dah ujian. Sampai saya buat ujian sampai pergi ke Singapura dan sebagainya untuk nak uji yang pelan roaming 5G semua tu. Masa tu saya duk pakai U-Mobile, ingat tak saya duk buat? Jadi macam-macam testing dah saya buat. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan sekalian, sedikit sejarah yang saya boleh kongsikan dengan anda. Jadi dalam masa yang sama saya perbetulkan dah sedikit kenyataan ketiga oleh pihak U-Mobile ni. Alright, seterusnya untuk kenyataan 4, 5 dan 6. Okay, jadi kalau saya tengok dekat sini lah, kenyataan-kenyataan ni dia lebih khusus kepada pemegang saham dalam syarikat U-Mobile tu. Okay, jadi mari saya bacakan dulu kepada anda ke semua kenyataan tu nah. Okay, jadi dekat sini dia ada satu tajuk, dia tulis tajuk dekat sini, tajuk besar dia. Pegangan saham asing pada hanya 20%, jauh lebih rendah berbanding pesaing. Okey, kenyataan yang keempat, poin yang keempat nah. Pemilikan asing dalam syarikat telekomunikasi merupakan perkara biasa di Malaysia dan juga di seluruh dunia. Sebagai contoh, Telenor dari Norway memiliki 33% pegangan saham dalam Celcom-Digi. Okey, sebaik sahaja anugerah rangkaian yang kedua diumumkan, U-Mobile mengesahkan bahawa Straits Mobile Investment Private Limited di Singapura telah bersetuju untuk mengurangkan pegangan asingnya kepada hanya 20%. Justru memastikan pemilikan dan penyertaan majoriti daripada warga Malaysia dalam U-Mobile. Okey, itu kenyataan yang keempat. Kenyataan berikutnya, yang kelima. Antara pemegang saham awal U-Mobile termasuklah pengasas dan juga pengerusi U-Mobile iaitu Tan Sri Vincent Tan. Okey, dalam kurungan dia tulis kat sini sejak tahun 2007. Okey, yang juga mengasaskan Digi pada tahun 1990-an. Okey, kemudian Straits Mobile Investment Private Limited, sebuah syarikat Singapura sejak tahun 2010. Dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor sejak tahun 2015. 9 tahun sebelum baginda mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia. Alright, poin yang seterusnya, poin 6. Kami mengalukan wacana awam yang sihat dan kami juga menggalakkan sebarang komen yang melibatkan Yang di-Pertuan Agong dibuat secara bertanggungjawab berdasarkan fakta, bukan melalui kenyataan tanpa bukti. Okey, U-Mobile telah dan akan sentiasa terbuka untuk berurusan dengan orang ramai secara konstruktif dan telus. Sesungguhnya, kejayaan U-Mobile selama ini adalah hasil daripada sokongan rakyat Malaysia yang tidak berbelah bahagi. Okey, itu adalah kenyataan 4, 5 dan 6 lah. Okey. Untuk poin nombor 4 tu, saya dah ulas dalam video sebelum ni, di mana kalau anda tak tahu cerita, ini kalau anda tak tahu cerita, sebelum ni, antara isu yang dibangkitkan oleh orang ramai apabila U-Mobile dilantik untuk bangunkan rangkaian 5G kedua Malaysia ni, adalah jumlah pegangan saham oleh Straits Mobile Investment Private Limited dalam U-Mobile tu. Pada waktu tu, jumlah tu adalah 48% lebih macam tu. Jadi Straits Mobile Investment ni, mereka ni mempunyai kaitan dengan syarikat pelaburan negara Singapura iaitu Temasek Holdings. Okey, tapi isu ni patutnya tak jadi masalah dah sebab U-Mobile akan kurangkan pegangan saham oleh entiti luar ni kepada hanya 20% macam dia kata tadi. Maksudnya majoriti saham U-Mobile tu nanti akan dimiliki oleh rakyat Malaysia. Okey, dan kalau kita tengok dekat sini, apa yang Tan Sri Vincent Tan ni cakap pun tentang Celcom-Digi tu memang betul kalau anda cek nah. Kalau anda tengok dekat ini, saya boleh tunjukkan dekat anda 20 pemegang saham utama dalam Celcom-Digi sekarang ni nah. Salah satunya adalah Citigroup nominees. Dia buat dalam tu kurungan asing Sdn Bhd macam tu, ataupun Telenor Malaysia Investment Private Limited ni lah. Di mana mereka ni memegang sebanyak 33% saham syarikat tu. Jadi dekat sini persoalan dia,
adakah salah untuk syarikat asing memegang saham dalam syarikat telekomunikasi Malaysia? Jawapan dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak salah. Okey, dia sebenarnya mudah sahaja. Jangan pegang saham majoriti. Itu sahaja. Okey, kalau nak ikutkan kan, ini kalau saya cakap secara umum, kalau nak ikutkan, tak jadi isu pun kalau Straits Mobile Investment Private Limited tu nak pegang 48% dalam U-Mobile tu. Tapi memandangkan U-Mobile ni akan dilantik, bukan akan dilantik, memang dah dilantik untuk melaksanakan rangkaian 5G yang kedua, maka keputusan mereka untuk nak mengurangkan, orang kata apa, pegangan asing kepada 20%, so saya rasa bijak lah, sebab ini adalah untuk negara kita dan kita nak benda ni dikawal oleh negara kita. Tu cerita dia. Okey, jadi saya rasa sesuai sekat tu je lah yang saya nak cerita pasal isu tu nah. Okey, untuk kenyataan yang keenam tu. Yang ni kalau kita tengok, dia melibatkan isu pegangan saham oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sama juga dalam video saya sebelum ni kan. Kenyataan dia macam ni, isu dia macam ni. Baginda memegang lebih daripada 22% saham dalam U-Mobile. Jadi lagi sekali, persoalan yang saya nak tanya dekat sini kan, adakah perkara ni salah? Okey, cerita dia macam ni nah, cerita dia macam ni. Saya tolong terangkan kepada anda apa isu yang dibangkitkan oleh orang ramai. Okey, isu dia macam ni lah. Ada sebahagian rakyat Malaysia berpendapat apabila salah seorang pemegang saham utama U-Mobile ni adalah Yang di-Pertuan Agong, maka mereka mempersoalkan daripada segi conflict of interest. Okey, apa yang dimaksudkan dengan conflict of interest ni? Okey, cerita dia senang saja. Mereka cakap macam ni lah, mereka cakap macam ni. Apabila Yang di-Pertuan Agong ada saham dalam U-Mobile dan apabila U-Mobile masuk bertanding untuk menjadi pelaksana rangkaian 5G kedua, berlawan dengan Celcom-Digi dan juga Maxis, maka mereka berpendapat kedudukan Yang di-Pertuan Agong tu mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa pihak SKMM ataupun kerajaan lah memilih U-Mobile berbanding Celcom-Digi ataupun Maxis. Jadi ini adalah spekulasi dan anggapan beberapa rakyat Malaysia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya secara ikhlas di sini, saya cakap ni secara ikhlas kan. Saya faham tahu kenapa rakyat Malaysia ada yang beranggapan sedemikian. Saya memang faham. Jadi itulah ceritanya sebenarnya tahu. Jadi sebab tu pihak SKMM sepatutnya memainkan peranan yang lebih baik untuk nak menjelaskan kepada orang ramai bagaimana pemilihan U-Mobile ni dibuat. Kenapa saya kata macam tu? Sebab kalau anda tengok sekarang ni, kalau anda tengok kenyataan daripada SKMM, sebab yang mereka nyatakan untuk pemilihan U-Mobile tu adalah terlalu umum. Contohnya mereka kata U-Mobile ni kurang aduan, pelanggan puas hati dan sebagainya. Jadi bila kenyataan tu tak menyeluruh, maka masa itulah orang ramai akan buat spekulasi mereka sendiri. Jadi kalau benda ni diterangkan dengan jelas dan nyata kepada rakyat Malaysia, patutnya dah tak jadi isu dah macam tu. Sebenarnya kan, ni nasihat saya kepada kerajaan sekarang. Sepatutnya kerajaan sekarang ni mereka kena lebih peka. Sebab apa? Kalau anda tengok masa dulu bila Digital Nasional Berhad ataupun DNB memilih Ericsson untuk menyediakan infrastruktur 5G negara ni, mereka kata tender tu berat sebelah, tender tu tak kena, maklumat pemilihan Ericsson ni macam tak adil, macam-macam lah. Jadi sekarang ni, benda yang sama jugalah apabila anda pilih U-Mobile sekarang ni. Patutnya kenalah terang dengan jelas supaya tak ada salah faham. Orang ramai ni salah faham bila kurangnya maklumat. Lepas tu tambah pula bila kita duk baca berita yang macam contoh kan baru-baru ni Maxis kata mereka nak minta maklum balas daripada SKMM. Kenapa U-Mobile dipilih? Lagilah orang ramai buat macam-macam spekulasi. Untuk 5 kenyataan terakhir ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan pembacaan saya ni, saya nampak ini adalah lebih kepada isu dengan pihak Digital Nasional Berhad ataupun DNB. Okey, saya baca dulu kepada anda poin 7 sampai poin 11 . Okey. Poin nombor 7. Walaupun syarikat-syarikat telekomunikasi bersedia mengeluarkan dana untuk merancarkan rangkaian 5G tanpa menggunakan wang pembayar cukai, namun desakan pentadbiran Muhyiddin untuk memonopoli rangkaian 5G melalui DNB di bawah Kementerian Kewangan telah mendedahkan wang pembayar cukai kepada risiko.
Dalam tempoh 10 tahun, sejumlah RM4 bilion telah dibelanjakan setakat ini dan sebanyak 12.5 bilion lagi dirancang untuk digunakan melalui pelbagai kontrak oleh DNB. Di mana wang rakyat, pembayar cukai, berjumlah 16.5 bilion akan dibelanjakan bagi seluruh projek. Okey, itu poin yang ketujuh. Poin yang ke-8. Model rangkaian tunggal yang bersifat monopoli pilihan pentadbiran Muhyiddin juga bertentangan dengan amalan terbaik dunia. Model monopoli rangkaian borong tunggal SWN telah gagal di negara-negara lain. Okey, poin seterusnya yang ke-9. Walaupun ia merupakan pembaziran sumber sekiranya semua syarikat telekomunikasi utama melabur dalam 5 rangkaian 5G yang berasingan, kebergantungan pada hanya satu rangkaian 5G untuk seluruh negara juga membawa risiko. Ia adalah amat penting bagi daya tahan digital Malaysia untuk mempunyai 2 rangkaian 5G moden di seluruh negara yang menyediakan kesaling hubungan dan redundancy yang diperlukan. Persaingan membawa kepada penambahbaikan dan inovasi. Kedua-dua rangkaian boleh bersaing dan beroperasi bersama untuk menyediakan perkhidmatan terbaik dengan jaminan perkhidmatan pada harga berpatutan untuk pengguna, perusahaan dan kerajaan. Okey, poin yang ke-10. Kami menyokong keputusan kerajaan semasa dalam usaha memecahkan monopoli DNB melalui pembinaan rangkaian 5G yang kedua. U-Mobile telah dipilih untuk melaksanakan rangkaian 5G yang kedua selepas proses tender yang diteliti oleh MCMC untuk memilih calon terbaik. Yang turut disertai oleh semua syarikat telekomunikasi utama di Malaysia. Okey, nombor 11, poin terakhir. Tiada kontrak bernilai berbilion ringgit wang rakyat dianugerahkan kepada U-Mobile sebagaimana tuduhan yang disebarkan. Tiada 1 sen pun wang rakyat yang akan diambil. Berbanding model monopoli pentadbiran Muhyiddin sebelum ini yang dibiayai oleh pembayar cukai dan mendedahkan wang pembayar cukai terhadap risiko yang tinggi. Okey. Itu tuan-tuan dan puan sekalian. Kenyataan daripada nombor 7 sampai nombor 11. Okey, tuan-tuan dan puan. Ni saya nak buat satu kenyataan terbuka kepada pihak U-Mobile. Saya cakap ni sebab saya hormati U-Mobile dan juga saya hormati Digital Nasional Berhad. Sekarang ni kita tengah bercakap tentang nak bangunkan infrastruktur 5G di negara kita. Nasihat ikhlas saya, ini adalah nasihat ikhlas saya lah untuk U-Mobile dan juga untuk semua pihak. Berhentilah memburukkan ataupun menyalahkan antara satu sama lain. Pihak U-Mobile kena ingat satu benda yang sangat penting. Salah satu sebab ramai rakyat Malaysia suka dengan servis U-Mobile sekarang ini adalah sebab U-Mobile menawarkan pelan 5G yang sangat menarik. Pelan yang mampu milik untuk rakyat Malaysia. Sebab apa saya kata macam tu? Kalau kita tengok daripada segi kota dan sebagainya, memang U-Mobile ni tak kedekut. Ni bukan saya yang cakap. Hampir ke semua orang yang melanggan U-Mobile cakap macam tu. U-Mobile tak kedekut. Saya sendiri pakai router 5G U-Mobile tu sebab apa? Pelan dia memang best. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, lagi sekali saya kena tekankan, U-Mobile tak bayar saya untuk nak cakap ni. Ini adalah fakta. Okey, tapi jangan sesekali kita lupa U-Mobile dan semua telco di negara ni berupaya memberikan servis 5G yang terbaik kepada rakyat Malaysia sebab wujudnya infrastruktur 5G yang dibangunkan oleh pihak Digital Nasional Berhad dalam masa beberapa tahun ni.
Kerjasama yang ada di antara pihak DNB dan juga telco-telco ni lah yang membolehkan rakyat Malaysia ni merasa teknologi 5G di negara ni. Jangan sesekali lupa fakta tu. Tak payah nak kisahlah siapa yang buat DNB, tak payah nak kisahlah siapa punya idea untuk nak wujudkan rangkaian 5G kedua ni. Tak perlu nak kisah semua isu politik. Pada saya itu semua lantak, tak penting semua benda tu. Yang saya tahu, secara umumnya, pihak DNB dah laksanakan tugas mereka dengan cemerlang dalam tempoh beberapa tahun ni. Okey, jadi kalau anda tanya saya, adakah DNB sempurna? Tak, DNB tak sempurna. Dan saya boleh tanya juga, adakah U-Mobile selama ni sempurna? Tak, mereka pun tak sempurna. Malah kalau nak ikutkan, telco dan semua ISP kat negara ni mana ada yang sempurna? Tapi kan kalau kita asyik duduk bergaduh pasal isu-isu macam ni, sampai bila-bila pun negara kita tak akan maju. Okey. Jadi untuk U-Mobile, anda dah dipilih untuk melaksanakan rangkaian 5G kedua negara ni. Tugas anda bukan untuk nak menggantikan DNB. Tugas anda jauh lagi berat tau. Jauh lagi berat dan jauh lagi penting. Anda kena sama-sama menyediakan infrastruktur 5G untuk negara ni bersama-sama. Digital Nasional Berhad dan juga U-Mobile, dua-dua ni akan jadi entiti yang sangat penting dalam negara ni untuk pelaksanaan dan juga kemajuan 5G di Malaysia. Tolong ingat perkara tu. Jadi hentikan semua pergaduhan dan salah faham. Cukuplah dengan DNB, cukup dengan U-Mobile, semua tak penting. Tak payah nak bergaduh, cukup. Anda dah diberikan satu tanggungjawab yang sangat besar untuk kepentingan negara ni dan juga rakyat Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita fikir elok-elok, kita semua ni adalah rakyat Malaysia. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita semua nak yang terbaik untuk negara kita ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa itulah sedikit sebanyak maklum balas saya tentang perkembangan pelaksanaan 5G di negara kita secara umumnya. Dan juga maklum balas saya lah terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Datuk Sri Vincent Tan selaku pengerusi U-Mobile. Okey, buat U-Mobile, kami rakyat Malaysia ni secara ikhlasnya mengucapkan tahniah kepada anda kerana anda telah dipilih untuk membangunkan rangkaian 5G kedua ni negara kita ni. Satu tugas yang amat penting dan tugas yang amat berat untuk dipikul. Jadi anda kena buktikan kepada rakyat Malaysia dan anda juga kena buktikan kepada seluruh dunia yang U-Mobile layak dan berkeupayaan untuk menanggung tanggungjawab tersebut. Dan kepada U-Mobile lagi sekali, kami rakyat Malaysia ni secara ikhlas mendoakan anda. Dan dalam masa yang sama, saya minta sangat-sangat U-Mobile, jangan sesekali lupa. Tolong jangan sesekali lupa. Kejayaan anda adalah kerana sokongan rakyat Malaysia. Dalam apa sahaja keputusan yang anda nak lakukan, pastikan keputusan itu adalah yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Anda sekarang memegang tugas untuk kepentingan negara. Bukan lagi untuk kepentingan syarikat semata-mata. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa sampai sini dululah untuk video kali ini. Jadi saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. Dan lagi sekali, saya nak ucapkan tahniah kepada pihak U-Mobile. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum.